Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Mei 2021 bersama dengan saya Nur Syah Muhammad Amin. Malaysia berisiko mengikori negara-negara dalam kedudukan teratas dijangkiti COVID-19 seperti India dan Brazil, kata Ketua Perbankan Anwar Ibrahim. Ini berikutan jumlah peningkatan kes harian COVID-19 di Malaysia yang semakin membimbangkan. Kalau kita lihat umpamanya di negara-negara lain, Malaysia itu masih peringkat tinggi di atas. Dan dengan perkembangan di India yang sangat mengkhawatirkan, kita lihat umpamanya Malaysia itu tidak jauh kalau dilihat dari segi jumlah penduduk. India mungkin mencatat 350,000, kita dah hampir 4,000 dan Ketua Pengarah Kesihatan menjelaskan bahawa angka ini kemungkinan meningkat. Maka kita sudah sampai ke tahap rasio yang sama dengan India. Ini kebimbangan besar kita. Untuk rekod setakat semalam, Malaysia merekodkan jumlah kumulatif kes COVID-19 sebanyak 424,376 kes dan dijangka mencatatkan angka 500,000 menjelang akhir bulan ini. Dalam pada itu, Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 menzahirkan rasa duka citanya apabila ramai rakyat negeri itu masih mengambil ringan SOP yang ditetapkan MKN. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Sulit Kanan kepada Baginda, Nik Muhammad Syafriman Nik Hassan berkata, Baginda turut bimbang akan peningkatan mendadak jangkitan COVID-19 di Kelantan sejak pertengahan bulan lalu. Sehubungan itu, Baginda menitahkan semua pihak, termasuk golongan kenamaan dan selebriti, tidak merentas negeri sekiranya tiada kecemasan. Ini berikutan penularan varian Afrika Selatan di negeri itu yang dikesan berpunca daripada aktiviti merentas negeri. 2 Mei lalu, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan menjangkakan negeri itu akan mencatat kes harian baru 3 angka selama 4 minggu berturut-turut berdasarkan situasi semasa COVID-19. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Berita seterusnya. Kuala Lumpur akan membenarkan operasi Bazar Ramadan dan Aidilfitri di sepanjang tempoh PKP dengan waktu yang terhad. Bagaimanapun, Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa berkata, mungkin ada beberapa bazar akan diarahkan untuk ditutup. Namun begitu, kalau sekiranya data haid membuktikan tempat itu dikunjungi oleh sejumlah yang terlalu ramai yang dikatakan positif ataupun kontak rapat positif, kita tetap akan menutup juga. Dan ini saya sedang memantau, Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah forward kepada saya senarai supermarket dan beberapa bazar Ramadan yang saya akan bawa ke perbincangan besok. Jadi tidak mustahil akan ada beberapa bazar dan juga supermarket yang mungkin terpaksa melalui proses arahan tutup. Kuala Lumpur dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan yang akan bermula pada 7 Mei hingga 20 Mei susulan 17 kluster baru dengan jumlah kes harian COVID-19 yang semakin meningkat. Baik, dalam pada itu, Persatuan Pengguna Melayu Malaysia hari ini merayu agar premis makanan dibenarkan menerima pelanggan dengan had 2 orang di setiap meja. Menurut Presidennya Cik Hassan Cik Johan, rayuan itu dibuat berikutan banyak restoran yang terkesan apabila kerajaan tidak membenarkan aktiviti makan di kedai sewaktu PKP tahun lalu. Untuk rekod, premis makanan hanya dibenarkan beroperasi melalui pesanan dan dengan had masa ditetapkan sepanjang tempoh PKP. Pada masa sama, Cik Hassan turut membandingkan operasi Bazar Ramadan dan Pasar Malam yang dibenarkan dengan SOP diperketatkan. Menurut Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob, Bazar Ramadan di kawasan PKP dibenarkan dengan SOP ketat, namun kebenarannya tertakluk kepada pihak berkuasa tempatan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine.
It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan seterusnya. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan menggesa SPRM menyiasat pendedahan yang dibuat oleh bekas Ketua Polis Negara Abdul Hamid Padur. Katanya beliau percaya pemimpin UMNO yang melompat parti bukan melompat kosong. Nampak sangat orang tu melompat, mana ada sembunyi-sembunyi. Dia melompat bukan. Saya tidak yakin mereka melompat kosong. Mereka melompat mesti berisi. Itu saya amat yakin. Sama ada di segi jawatan dan imbuhan lain. Itu orang yang tidak mengaji tinggi pun boleh memikirkan tentang perkara itu. Jadi saya harap apa yang beliau sebut itu diambil perhatian berat oleh kerajaan. Beliau berkata demikian dalam satu wawancara siaran langsung 75 tahun UMNO yang disiarkan UMNO online malam tadi. Baik, ini pula berita gembira dari Tokyo. Ratu Terjun Negara Pandalela Renong berjaya merangkul pingat emas dalam acara 10 meter di kejohanan terjun Piala Dunia FINA di Jepun. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin antara yang tidak ketinggalan mengucapkan tahniah atas kejayaan Pandalela. Dalam satu hantarannya di Facebook, Muhyiddin turut menyifatkan Pandalela sebagai kebanggaan negara. Kemenangan itu turut menarik perhatian Menteri Belia dan Sukan, Rizal Merican Naina Merican, yang berkongsi gambarnya mengucapkan tahniah kepada Pandalela melalui panggilan video. Kejayaan meraih pingat emas itu menjadikan beliau satu-satunya atlet yang menyumbang pingat buat pasukan terjun negara di Piala Dunia kali ini. Dalam ciapannya di Twitter, Pandalela menyifatkan kemenangannya di Jepun itu sebagai satu keajaiban sambil disambut ucapan tahniah oleh warga maya. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusya Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. Dengar! Cakap kat sini ya. Oh, dengar. Sana. Orang sini panggil Cik Som, jom. Mak Timah. Lama dah kami duk berjiran dengan Mak Timah. Bukan nak menipu. Akan nampak Daniel bawa beg besar. Si Daniel, cucu dia tu yang duk teman dia kat sini. Pasport ada dah? Pasport ada, surat travel ada, tiket semua dah ada. Pun balik overseas. Pasal mak pak dia kat sana. Baik tu. Sian Mak Timah. Sini. Bukan apa. Ambil ni. Sejak dua menjak ni, dia dah start cakap sorang-sorang. Daniel nak beli baju kaya? Tengok. Nampak ni. Kan? Ulam. Elok kan? Sedap ni makan. Bukan siang je tau. Malam pun sama. Sihat sampai habis puasa dapat kita buat amal ibadat. Besok kita sambung dah. Hei,
Makin hari makin risau akak. Budak ni tu lah. Asal duduk sini tak mau belajar. Alah, dugaan puasa seorang-seorang ni berat sebenarnya tau. Tambah-tambah lagi, time raya. Kacau mental. Assalamualaikum, Mak Timah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Awak ramai sangat ni. Terkejut. Kami nak main raya lah. Tak apa. Naik. Ni adalah sikit-sikit. Buat susah-susah hang je. Oi, ramainya. Selamat Raya semua. Daniel, macam mana dia boleh dapat kita? Idea Abah dengan Mak. Dia nak pasang CCTV ni. Kami tak maulah untuk rasa sunyi. Lagu tu ke? Kami rindu suasana kat kampung. Pasal CCTV tu? Akak memang dah lama dah tahu. Hampa tu yang duk pick up ke bukan? Rugi puasa.